Titian ombak musim kedua memulakan penjelajahan menjejaki sebuah kerajaan Islam yang telah lama berkembang di utara Pulau Sumatera, Indonesia. Sebelum lahirnya Kerajaan Aceh Darussalam, bumi Aceh terlebih dahulu telah menyaksikan jatuh bangunnya beberapa buah kerajaan Islam seperti Perlak, Samudra Pasai dan Lamuri. Kerajaan Lamuri yang terletak di utara Pulau Sumatera berada di antara pintu masuk laluan laut berdagang dari barat dan timur Indonesia. Para pedagang Arab, Parsi, India dan juga Cina menggunakan laluan ini bagi mendapatkan rempah ratus yang amat berharga pada ketika itu. Kerajaan Lamuri adalah sebenarnya kerajaan tua di Aceh yang dibangun sekitar abad ke-10 atau mungkin lebih awal dari itu. Secara umumnya, kedatangan Islam di rantau ini telah bermula seawal abad ke-7 Masihi lagi. Sebelum kedatangan Islam, Lamuri merupakan sebuah kerajaan Hindu. Ia berterusan sehinggalah kedatangan Islam di alam Melayu yang dibawa oleh para pedagang dari negara Arab. Sebuah persoalan timbul. Mungkinkah kerajaan Lamuri telah melalui proses pengislaman sebelum kerajaan Samudra Pasai? Kami ke Bukit Lamre yang terletak di daerah Masjid Raya Aceh Besar untuk melihat sendiri sisa peninggalan kerajaan Lamuri. Para sejarawan mempercayai Bukit Lamre pernah menjadi pusat bagi kerajaan Lamuri. Sebuah makam yang bertarikh 1211 Masihi dipercayai adalah milik Sultan Sulaiman bin Abdullah bin Bashir. Dengan penemuan ini menjadikan baginda adalah penguasa pertama Kepulauan Sumatera yang menggunakan gelaran Sultan. Ini membuktikan bahawa di sini sudah ada kerajaan Islam, ada komunitas Muslim yang didukung oleh inskripsi-inskripsi Islam. Ya. Jika buku sejarah mencatatkan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di alam Melayu, bukti arkeologi telah membuktikan sebaliknya. Dan di sini adalah salah satu kerajaan yang awal menerima Islam. Dan saya hari ini sangat rasa berbangga dan bertuah kerana dapat menziarahi makam seorang ulama besar dan juga pemimpin di kota Lamuri ini. Alhamdulillah. Penemuan makam ini telah membuktikan Lamuri terlebih dahulu diislamkan, sedangkan kerajaan Samudra Pasai hanya berdiri pada tahun 1267 Masihi. Tambahan pula, lokasi strategik kerajaan Lamuri di perairan Selat Melaka telah menarik ramai para pencatat sejarah untuk mengabadikan Lamuri dalam catatan perjalanan mereka. Di dalam catatan Mahwan yang turut serta bersama Laksmana Cheng Ho dalam perjalanan muhibah beliau ke alam Melayu telah mencatatkan Lamuri sebagai sebuah kerajaan Islam. Mahwan mencatatkan, baik raja mahupun rakyatnya, semuanya adalah penganut agama Islam. Namun begitu, punca jatuhnya kerajaan Lamuri masih gagal dipastikan oleh para sejarawan sehingga ke hari ini. Mungkinkah tsunami purba telah memusnahkan kerajaan Lamuri seperti yang melanda Aceh pada tahun 2004? Sebuah gua purba yang terletak berdekatan dengan kota bandar Aceh telah membuktikan Aceh pernah dilanda tsunami beberapa kali. Negeri ini banyak yang tenggelam, banyak yang hilang. Bukan hanya manusianya hilang, tapi negerinya hilang. Jadi kemungkinan negeri ini memang banyak yang sudah tergerus, hilang, terkikis, dan akhirnya banyak tapak-tapak kerajaan juga hilang. Meskipun pernah mengalami kemusnahan, kerajaan Aceh kemudiannya bangun di celah-celah sisa peninggalan kerajaan Lamuri. Namun hari ini, sisa tinggalan kedua-dua kerajaan ini menjadi panduan generasi baru untuk lebih mengenali titik permulaan sejarah Islam dan penentangan penjajahan di alam Melayu. Sebuah kesenian Islam di dalam seni tarian Aceh yang semakin popular kini. Juga penemuan eksklusif kru titian ombak, shilling kerajaan Turki Osmaniyah. Semuanya sebentar nanti.
Aceh sebuah negeri yang kaya dengan warisan dan adat. Namun di sebalik kekayaan adatnya, ia masih dibatasi dengan landasan syariat. Itulah keistimewaan Aceh yang diberi gelaran Serambi Mekah. Tarian Musiokat merupakan tarian tradisi masyarakat Aceh yang sering dimainkan di saat kelas-kelas pengajian malam tamat. Istimewanya tarian ini, ia memiliki 11 ragam gerak yang memerlukan kerjasama dan sifat saling mempercayai di antara para penari. Jika tidak, tarian ini akan hilang keindahannya yang terletak pada keseragaman tariannya. Meskipun pakaian dipakai oleh para penari dan pergerakan mereka agak terbatas, tarian ini tetap mampu memikat hati pendengarnya dengan alunan syair dan nyanyian yang dimainkan. Pengembaraan titian ombak di Aceh turut membawa kami menyaksikan hubungan erat di antara dunia Islam yang terjalin pada suatu ketika dahulu. Hubungan di antara kerajaan Turki Uthmaniyah di barat dan kerajaan Aceh di selatan telah bermula sejak kurun ke-14 Masihi lagi. Meskipun dipisahkan oleh laut dan daratan, ternyata ukhuwah Islamiyah telah terbina di antara dua buah kerajaan besar ini. Tembok ini telah dibina oleh kerajaan Turki di mana ketika itu Kesultanan Aceh telah meminta bantuan daripada kerajaan Turki yang ketika itu mereka diserang oleh Portugis. Dan jika kita lihat seni bina tembok ini mempunyai ciri-ciri tembok yang ada di Konstantinopel yang kini dikenali sebagai Istanbul, Turki. Hubungan kuat di antara kerajaan Aceh dan Uthmaniyah dibina untuk menentang pendudukan Portugis di Melaka pada ketika itu. Di dalam kitab Al-Azhar wal Ar-Rayahin, karangan Syekh Wan Ahmad Fatani telah mencatatkan kerajaan Uthmaniyah telah banyak menghantarkan bantuan-bantuan ketenteraan bagi menentang penaklukan kuasa Eropah, terutamanya di Kepulauan Melayu. Mereka juga turut berkongsi ilmu ketenteraan kepada pasukan ketenteraan Aceh yang membawa kepada beberapa siri kejayaan Aceh menentang penjajahan Belanda pada kurun ke-19. Firman Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebut, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu dan Allah juga akan menetapkan prinsip kamu. Dan alhamdulillah, pada ketika itu kemenangan telah berpihak kepada Kesultanan Aceh. Portugis yang pada ketika itu mahu memperluaskan kawasan jajahannya di timur tidak dapat menawan Aceh. Titian ombak turut mengambil kesempatan bertemu dengan seorang penyimpan barangan antik di Aceh. Tuan Haji Harun Kecik Lumik sehingga hari ini masih tekun dalam mengumpul barangan antik serta barangan kebesaran kerajaan Aceh semenjak tahun 1980 lagi. Di antara barangan koleksi Haji Harun Kecik Lumik adalah terdiri daripada barangan perhiasan wanita, kain-kain sutera Aceh, senjata-senjata lama dan turut berada di dalam koleksi beliau adalah 2 shilling emas yang telah ditemui oleh masyarakat setempat baru-baru ini. Masyarakat Aceh sudah memakai mata wang dirham dari emas itu sejak 1297. Sampai ke Aceh Darussalam sampai 1781 mata wang ini masih dipakai. Ternyata shilling-shilling emas ini telah dicetak di zaman pemerintahan Sultan Sulaiman dari kerajaan Turki Uthmaniyah dan Sultan Alauddin Riayat Shah dari kerajaan Aceh pada kurun ke-16 Masihi. Ini dirham semua, dirham Aceh semua. Kemudian ini ada terselip di antara dirham-dirham ini adalah dari Turki. Dari Turki, ini dari Turki ada 3 biji. Uang dirham, uang koin Turki ini emasnya emas 24 karat, 99%. Kalau dirham 18 karat, 75%. Dan ini beratnya 3,5 gram, satu biji. Ya. Dengan penemuan shilling ataupun koin ini menunjukkan bahawa hubungan di antara kerajaan Kesultanan Aceh dan juga kerajaan Turki telah pun terjalin erat sebelum lagi zaman Kesultanan Iskandar Muda. Dengan penemuan shilling emas ini telah menjadi saksi wujudnya hubungan yang sangat kuat di antara kedua penguasa dunia Islam ketika itu.
Mereka berganding bahu menjaga para pedagang Islam yang melalui perairan mereka serta para jemaah haji ke Mekah yang sering diganggu oleh kapal-kapal Portugis pada ketika itu. Beratus tahun sudah berlalu, sejarah masih mengikat kedua buah kerajaan besar ini yang menjadi inspirasi kepada perjuangan kemerdekaan negara Indonesia. Siapakah bapa bahasa dan kesusastraan Melayu? Barus, sebuah bukti awal peradaban Islam di alam Melayu. Bersama Titian Ombak sebentar lagi. Titian Ombak meneruskan perjalanan ke salah sebuah bandar tertua di Indonesia. Barus yang terletak di pesisiran pantai utara Sumatera sering dilihat sebagai sebuah bandar purba. Sebuah nama yang sering disebut di dalam karya-karya purba Cina dan Arab. Barus pernah menjadi sebuah pusat perdagangan antarabangsa, membekalkan kapal barus yang amat diperlukan dalam proses pengawitan mayat. Namun hari ini Barus hanyalah sebuah bandar yang lengang tanpa aktiviti rancak dari para penduduknya. Tiada lagi aktiviti perdagangan seperti yang dicatatkan di dalam lipatan sejarah, di mana kebanyakan penduduknya meneruskan kehidupan mereka menerusi aktiviti pertanian yang masih memerlukan perhatian daripada kerajaan setempat. Datangnya orang dari luar berduyun-duyun, yaitu terutama dari Gujarat, Persia, India, Pakistan, Bangladesh untuk mengambil kapal baru. Sekarang bahannya tidak ada lagi. Jadi pantai ini dijadikan pantai Hahona. Pelabuhannya juga Pelabuhan yang tidak ada lagi. Itulah dia bagaimana gambaran pelabuhan Barus suatu ketika dahulu. Kegemilangannya sebagai pengeksport kapur Barus dan juga Kemenyan. Dan kini hanya tinggal nama. Tiada lagi pelabuhan, yang hanya tinggal telah berubah 100% menjadi tempat peranginan. Barus pernah mempunyai kepentingan dalam jalur perdagangan dunia pada suatu ketika dahulu. Mungkinkah bandar kuno ini merupakan kota pertama yang menerima risalah Islam di Kepulauan Melayu? Titian Ombak menjejaki sebuah makam di papan tinggi yang menjadi ikon masuknya Islam di Barus. Untuk tiba di makam Syekh Mahmud, sebuah bukit berketinggian 200 meter dari paras laut perlu kami daki dengan menggunakan anak-anak tangga yang disediakan. Meskipun kekurangan catatan bertulis mengenai pemilik makam ini, masyarakat setempat percaya Syekh Mahmud adalah di antara ulama terawal yang bertanggungjawab menyebarkan Islam di Barus. Kita bisa melihat beberapa perbedaan cara dakwah zaman dulu dan sekarang. Dulu menurut kita lihat dari sejarah-sejarah yang ada di manuskrip atau di tulisan-tulisan yang ada di batu-batu nisan, itu kebanyakan para syekh-syekh itu dikirim oleh para raja-raja atau pemerintah-pemerintah yang fanatik, yang cinta kepada Islam. Tapi sedihnya kita lihat sekarang karena akhir-akhir ini banyak para dai itu hanya berjalan dengan sendiri-sendiri atau sekelompok-kelompok yang kelompok kecil yang sangat jarang adanya perhatian daripada para penguasa. Sehingga kelanjutan dakwahnya banyak tersendat. Menurut para sejarawan, Syekh Mahmud yang berasal daripada Yaman telah tiba di Barus pada tahun 1239 Masihi lagi. Memiliki panjang makam sepanjang 7 meter dengan ketinggian batu nisan setinggi 1.5 meter menggambarkan betapa tinggi dan mulianya pemilik makam ini bagi penduduk Barus. Makam Syekh Mahmud di papan tinggi ini menjadi sebuah simbol semangat para pendakwah menyebarkan ajaran Islam. Tanpa usaha dan pengorbanan para ulama, tidak mungkin syiar Islam akan tiba di Kepulauan Melayu. Mereka sanggup meninggalkan kampung halaman tanpa meminta sebarang balasan yang setimpal demi cinta mereka kepada Allah. Makam papan tinggi kami tinggalkan menuju ke sebuah makam ulama legenda Aceh yang berasal dari Barus.
Hamzah Fansuri ini datangnya dari Barus sini kemari. Sesampainya dia kemari, dia ada bawa batang kayu 2 pohon. Namanya batang kayu itu beleboh. Benihnya 1 kaleng, waktu panen pun pas dapat juga 1 kaleng. Maka beliau ini berkata, inilah tanah yang jujur, kata beliau. Walaupun kemana nanti saya, disinilah tempat istilahnya permakaman saya di Obong ini, katanya. Hamzah Fansuri, seorang ulama sufi, turut digelar sebagai bapa kesusasteraan Melayu kerana jasanya menambahkan perbendaharaan bahasa Melayu. Ini adalah kuburan Syekh Hamzah bin Abdullah Al-Fansuri yang terkenal dengan Hamzah Fansuri. Beliau adalah penyair agung Nusantara. Beliau adalah penggubah syair Arab dari 2 baris menjadi 4 baris sehingga diberi nama dengan Rubai Hamzah Fansuri. Beliau juga adalah peletak tata bahasa Melayu moden sehingga kita sampai hari ini bisa membaca dalam kitab-kitab karya ulama-ulama Melayu bahasa yang ditata pada masa beliau. Beliau berperan sebelum tahun 1590. Beliau menulis banyak kitab. Setelah beliau wafat, lalu ada penilaian dari seorang ulama atau Qadhi Malikul Alil Kerajaan Aceh, Syekh Nuruddin Araniri, bahwa aliran beliau tidak benar. Tapi mana yang benar, wallahu a'lam. Hidup pada abad ke-16, Hamzah Fansuri memainkan peranan besar dalam perkembangan bahasa, kebudayaan dan kesusasteraan Melayu. Mempunyai pengetahuan yang luas dalam bahasa Arab dan Parsi menjadikan beliau mampu menghasilkan karya-karya besar yang sukar ditandingi oleh penyair sezaman atau selepasnya. Usaha beliau berjaya menjadikan Aceh sebagai sebuah pusat penulisan kitab keagamaan dan ilmu pengetahuan. Hamzah Fansuri juga merupakan tokoh keagamaan yang banyak memberikan sumbangan dalam penyebaran Islam, khususnya ilmu tasawuf yang sangat digemari masyarakat Aceh. Hubungan erat di antara para pemerintah dan juga ulama menjadikan Aceh sebuah kuasa besar di dalam bidang politik, ketenteraan dan menjadi pusat keilmuan Islam menggantikan Melaka yang ketika itu telah ditawan oleh Portugis pada tahun 1511 Masihi. Beliau menjadi perintis kejayaan penggunaan bahasa Melayu moden dalam menghasilkan kitab-kitab agama yang memerlukan pengetahuan yang tinggi dalam pembendaharaan kata. Namun di dalam akhir hayat hidupnya, beliau turut mengalami penentangan daripada ulama besar Aceh setelah kemangkatan Sultan Iskandar Shah pada tahun 1636 Masihi. Berikutan perselisihan ini, banyak karya Hamzah Fansuri telah dibakar. Hamzah Nin asalnya Fansuri, mendapat wujud dari Syarnuri, beroleh khilafat ilmu yang ali daripada Abdul Qadir Said Jailani. Itu adalah salah satu bait puisi yang telah dicipta oleh Hamzah Fansuri tentang dirinya, seorang tokoh agama Islam yang menyebarkan agama Islam di Nusantara, dan beliau menggunakan puisi sebagai satu cara menyebarkan Islam di sini. Al-Fatihah. Tuntutlah ilmu di saat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu. Tuntutlah ilmu di saat kamu kaya, ia akan menjadi perhiasanmu. Sebuah mutiara kata dari Luqman Al-Hakim sebagai dorongan untuk masyarakat terus menuntut ilmu pengetahuan yang akan menjadikan seseorang itu begitu berharga. Kerajaan Langkat, sebuah kerajaan Melayu yang hampir dilupakan. Menarik minggu hadapan hanya di Titian Ombak. الله يا نور
Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah